Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, class, as usual, okay, we'll start our class by reciting the prayer. Kita akan mulakan kelas pada pagi ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina nikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, doa ringkas sahaja. Baik. Okey, sebelum kita mula, Mukadimah nak ambil kehadiran. Seperti biasa, kehadiran senang je. Mukadimah cuma ambil gambar je, print screen. Senang. Okey, jadi semua yang buka video tu senyum. Mukadimah nak rekod kehadiran dulu. Okey, 1, 2, 3. Okay, again, 1, 2, 3. Okay, very good. Okay, now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okay, 10. Okay, 10 orang hadir pada pagi ni. Setakat ni lah. Okay, jadi Mukadimah harap ada lagi yang akan masuk sekejap lagi. Okay, so class, before we proceed with our new lesson for today, ingat lagi tak apa yang kita dah belajar sebelum ni? Sudah. Krik. Lupa dah apa yang belajar sebelum ni? Okey. So bagi sesiapa yang rasa alamak Mukadimah saya dah lupa lah. Dah lupa dah apa yang dah belajar sebelum ni. So Mukadimah akan share screen. Okay, kita recall dulu. Kita akan revise what have we learned in previous class. Okay. Sebelum kita mula masuk pada tajuk yang baru. Okey, boleh nampak tak skrin pada apa tu? Slide yang Mukadimah share ni, nampak tak? Nampak. Nampak jelas tak? Nampak jelas. Okey, thank you Zuhair. Okey. So class, today Wednesday, 18 August 2021, we are still in module 7. Tadi masa sebelum kelas. Okey, bagi sesiapa yang ada gangguan bunyi, kena mutekan mikrofon. Ada sikit. Okey, mutekan mikrofon dulu. Okey, jangan mengganggu kelas ataupun kawan-kawan yang lain. Okey. So class, before we proceed with our new lesson today, kita akan revise dulu apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey. So today, kita revise dulu. Let us revise what have we learned in previous lesson. Okey, dalam kelas sebelum ni, Mukadimah ada explain tentang objek pronouns. Okay, ingat lagi tak objek pronouns tu apa? Ramai dah lupa ni. Senyap je semua. Okay, ingat lagi tak what is the meaning of object pronouns? Objek pronouns ni kita guna bila? Sorry, Ustazah, saya tadi terkeluar. Saya tadi tertutup komputer saya. Tertutup komputer? Okay, it's okay, yes. Okay, jadi Ilyas kita baru je mula, kita baru nak mulakan dengan revision, kita baru nak revise. Okay, siapa? Tak jelas, apa tu? Alif faham. Yang lain dengar jelas tak suara Mukadimah? Jelas. Jelas. Okay, Alif maybe awak punya mikrofon atau speaker masalah kot. Okay, cuba kuatkan volume. Mikrofon. Mungkin speaker awak problem kot. Cuba kuatkan mikrofon Alif. Okay? Okay. So, last week we have learned about object pronoun. Mukadimah, share screen tu yang tak jelas. Yang lain nampak jelas tak skrin? Nampak. Nampak jelas. Ilyas okey tak skrin? Nampak tak slide yang Mukadimah share? Nampak. Saya kadang-kadang dia tak jelas. Kadang-kadang dia tak jelas. Okey, sekejap Mukadimah share semula. Okey, maybe ada masalah. Sekejap. Okey, Mukadimah share semula. Okey, nampak tak?
Can you? Nampak. Can you see the screen, the slide? Nampak. Nampak Okay. Baik. Objek pronouns. Sebelum ni Maklimah dah ajar tentang objek pronouns. Okay. Objek pronouns ni kedudukan dia dalam ayat adalah after the verb or preposition. Selepas verb, selepas kata kerja baru kita letak objek pronouns. Apa yang membezakan dia dengan subject pronouns? Okay, subject pronouns adalah yang perkataan biasa, kata ganti diri. Kata ganti diri yang biasa kita guna untuk memulakan ayat kan. Contohnya kalau saya dalam bahasa Inggeris, okay, contoh ayat yang diberi ni, kalau saya bekerja di dalam pejabat, I work. Saya bekerja. Okay? Saya bekerja. Kalau dia, he atau she. He untuk lelaki, she untuk perempuan. Kita gunakan pronoun atau kata ganti nama diri. Kita tak nak sebut nama dia, jadi kita sebut dia je. He maksudnya dia lelaki, she dia perempuan. Dan kedudukan subjek pronouns mesti berada sebelum verb. Okay, mesti di awal ayat, mesti sebelum verb. Okay, ni yang kita dah belajar sebelum ni, yang biasa kita baca, biasa kita tulis kan. Tapi objek pronouns adalah apabila kita nak cakap tentang orang lain, kita nak cakap tentang orang lain sebagai subjek. Maksudnya dia. Contohnya kita nak cakap, okay, contoh kita ambil ayat yang pertama kan. Dia menelpon saya setiap hari. Jadi subjek dekat sini adalah dia. Dia yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi objek dekat sini adalah me. Kepada siapa yang dia tuju. Maksudnya kalau dekat sini ayat yang pertama dia menelpon saya. Jadi dia adalah, he ni adalah subjek, me adalah objek. Kepada siapa perbuatan tersebut ditujukan. Okay, he calls siapa? Calls me. Okay, sebab tu kita sebut objek. Okay, jadi kalau objek pronouns kita tak boleh guna yang sama macam subjek. Okay, ada beberapa yang akan berbeza. Okay, contoh kita dah belajar kalau I dia jadi me. Okay, he calls me, bukan he calls I. Tak boleh guna I. Okay, sebab objek, kalau objek pronouns dia duduk di belakang selepas verb, mesti kena tukar jadi perkataan me. I dia akan jadi me. Okay, contoh yang lain, he jadi him, she jadi her, we jadi us, okay, they jadi them. Okay, so ni yang kita dah belajar sebelum ni. Kita cuma revise sahaja, okay. Jadi kalau siapa yang masih tak jelas tentang objek pronouns ni, nanti boleh PM Maklimah je tanya, okay. Okay, so for today, apa yang kita nak belajar untuk hari ni? Okay, first of all, let us look at the objective. Okay, so today we are going to do some reading activity. Kita akan buat aktiviti membaca dengan objektifnya apa? Dalam cerita or in the story yang kita akan baca selepas ini, ada banyak ayat yang fokus tentang possession. Okay, to talk about possession. Maklimah, possession tu apa? Okay, apa maksud possession tu? Okay, possession ni. Waalaikumsalam. Okay, yang baru masuk. Sekarang ni Maklimah baru je mulakan pelajaran. Okay, kita baru revise dan sekarang Maklimah baru mulakan pelajaran hari ini. So boleh bersedia with your textbook. Maklimah. Ya. Skrin saya nampak hitam. Skrin awak nampak hitam. Yang lain nampak jelas tak? Jelas. Maksudnya skrin Zuhai problem. Okay, maksudnya bukan Maklimah problem. Zuhai punya skrin mungkin ada problem. Cuba betulkan, okay? Okay, so kita sambung balik. To talk about possession. Apa maksud possession? Okay, kalau in English, dia silakan. Siapa yang nak ke tandas, silakan. Siapa yang nak minum air, haus, boleh minum. Okay, Maklimah izinkan. Okay, kita continue. Okay, kita sambung. So, possession maksudnya adalah the condition of having or owning something. Itu dalam bahasa Inggeris. Maksudnya, situasi di mana seorang itu memiliki sesuatu atau mempunyai sesuatu. Okey, jadi kalau in Malay dalam bahasa Melayu dia disebut sebagai
kepunyaan atau pemilikan. Kita nak cerita tentang hak milik. Siapa punya barang? Milik siapakah barang itu? So, tu adalah maksud possession. Kepunyaan, pemilikan. Okay? So, dalam ayat yang kita akan baca selepas ni, banyak yang akan fokus kepada possession. Ada ayat-ayat tu. Nanti maklimah akan bagi tahulah ayat yang mana satu. Okay? So, kita teruskan. Okay, so now maklimah sebelum ni dah minta awak untuk prepare your students book page 72 kan? Okay everyone, so now open your students book page 72. Buka your students book atau your textbook, muka surat 72. Okay. Maklimah bagi masa 10 second untuk buka buku. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, everyone, have you ready? Are you ready? Okay, maklimah harap semua dah bersedia dengan textbook page 72. Okay, kita akan baca cerita pada muka surat 72 pada hari ini. Okay, so let us continue. Okay, sebelum kita mula masuk kepada pelajaran pada hari ini, bila tengok pada gambar, okay, tengok pada slide maklimah ni kan, kita tengok dari awal. Banyak gambar tentang apa tu? Gambar apa tu? Cuba tengok ni. What is this picture? Ni gambar apa ni? Gambar apa ni? What is this? Camping. Camping. Pandai Zuhai. Okay, this is a tent. Kemah. Kalau kemah, nampak ada kemah, ada macam dalam, ada macam bukit, ada macam pokok-pokok, lepas tu ada ni pula kan, ada api pula, ada unggun api. Biasanya kita kaitkan dengan camping. Camping apa maksudnya? Berkhemahan, berkhemah. Okay, berkhemah. So, siapa sebelum ni yang dah pernah pergi berkhemah? Siapa yang dah ada camping experience sebelum ni? Dia pergi berkhemah dengan family ke? Pergi dengan kawan-kawan ke? Ada tak? Siapa yang dia rasa dia pernah pergi sebelum ni? Siapa tu? Anas Anas pernah pergi camping kat mana? Dekat depan rumah. Depan rumah? Depan rumah je bercamping? Boleh lah. Okay, kalau sekarang musim PKP kan, kita tak boleh nak pergi jauh-jauh. Maklimah tak boleh nak melancong jauh-jauh. So, bolehlah berkemah depan rumah je maklimah. Berkemah juga kan? Pasang kemah depan rumah, pasang unggun api, pasang masak. Bolehlah Anas. Okay, siapa lagi selain Anas, siapa yang sebelum ni dia pernah pergi berkemah dengan keluarga ke kat mana-mana? Dekat bukit ke? Saya tak pernah langsung. Saya tak pernah pergi berkemah. Yang lain tak ada? Tapi saya pernah macam Anas juga. Apa? Berkemah depan rumah je? Okay. Saya. Apa tu? Maklimah tak nampak muka. Zakuan pernah pergi berkemah. Okay. Where have you been? Zakuan pergi berkemah ke mana? Dekat rumah je. Aduh lah. Jadi semua ada pengalaman yang sama dengan Anas lah. Ya, berkhemah depan rumah aja. Tak apalah, bolehlah asalkan ada kan. Okay. So kalau maklimah pula sebelum ni pada zaman sekolah dulu, maklimah ada perkhemahan. Perkhemahan unit beruniform kan. Tidur dekat sekolah, pasang kemah, tidur dalam kemah ramai-ramai. Seronok lah. Masak ramai-ramai. Lepas tu bila masuk universiti, maklimah pernah lah berkhemah dalam hutan, ada sungai, ada air terjun. Apa kat saya macam tu dulu. Ya dekat ke? sekolah ke pasal Dekat sekolah biasanya adalah perkhemahan dekat sekolah. Uniform kan. Masak. Saya pun pergi tapi saya tak tidur situ. Ya ke? So sebenarnya seronok kan aktiviti perkhemahan ni, kita boleh belajar banyak benda. Kita boleh belajar berdikari, how to cooperate, kerjasama di antara kawan-kawan, nak pasang kemah, nak masak sama-sama. So banyak yang kita belajar daripada aktiviti perkhemahan ataupun camping. Camping yang kita sebut camping ni kan. Okay. Jadi aktiviti yang kita akan buat pada hari ini, kita akan baca cerita yang ada kaitan dengan camping. Cerita tentang perkhemahan. Okay. So first of all, kita akan mulakan dengan fokus kepada new vocabulary. Okay, we are going to focus on the new vocabulary.
So you can refer your textbook. Boleh refer buku teks awak muka surat 72. Okay, you can refer your textbook page 72 atau kalau rasa nak tengok slide je boleh, tak ada masalah. Sama je apa yang Mukadimah akan tunjuk ni, sama macam yang ada dalam textbook awak. Okay, so we are going to focus on 4 new vocabulary. Okay, first of all, sleeping bag. Sleeping bag. Okay, what is the meaning of sleeping bag? Apa tu? Sleeping bag tu apa? Tidur. Bag tidur. Ya. Biasanya kalau kita pergi camping, orang akan guna sleeping bag lah. Sebab takkan nak bawa katil kan masuk hutan. Takkan nak bawa katil satu macam mana nak. So, orang akan bawa sleeping bag. Tidur dalam sleeping bag. Jadi macam apa? Kepompom tu tidur dalam tu. Okay? So, this is a sleeping bag. Okay? Bag untuk tidur. Bag tidur. Okay, next. Number 2. This is a torch. Very good. This is a torch. Adam Darwish. A torch. Okay, what is a torch? Torch tu apa? Lampu suluh. Lampu suluh. Okay. Lampu suluh kita sebut torch in English. Okay. Ejaan yang betul T-O-R-C-H. Jangan tertinggal R ke C ke. Okay. T-O-R-C-H. Torch. Okay. Torch is a torch. Lampu suluh. Okay. Next. Peanuts. Peanuts. Okay, what is a peanut? Peanut tu apa? Kacang. Pandai kacang. Peanut, kacang tanah. Peanut. Okay, kadang-kadang ada orang salah ejek peanut, dia jauh. P lain, nuts lain. Tak boleh lah. Peanut, dia kena dekat. Okay, peanut. Satu perkataan, peanut. Okay, ejaan yang betul P-E-A-N-U-T-S. Peanut. Okay, what is the meaning of peanut? Kacang tanah. Kacang. Kenapa kena ada S? Why should we put S? Kenapa kena ada S kat hujung dia? Sebab apa, Zuhad? Sebab apa ada S ni? Sebab siapa tak eja peanut je? Kenapa ada S? Yes, orang lain kena jawabkan tu. Peanuts ada S because ada banyak kacang. Biasa kalau kita makan kacang takkan kita makan sebiji je kan. Mesti kita beli satu paket tu ada banyak. So peanuts ada S sebab ada banyak dia plural. Okay, next. Last one. What is this? Binatang apakah itu? It's a squirrel. Yes, squirrel. Squirrel. Okay. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu apa? Tupai. Tupai. Bukan tupai le. Tupai. Squirrel. Tupai. Tupai pun tak tahu. Okay, jarang-jarang nampak kan tak keluar rumah so tak tahu. Dah sampai tak ingat dah rupa tupai macam mana. Lama sangat tak keluar rumah. Okay, squirrel. Ejaan yang betul ingat mesti double R. Okay. S-Q-U-I-R-R-E-L. Squirrel. Okay, so now we have focus on the vocabulary. So, sekarang semua Mukadimah minta untuk fokus on your textbook page 72. Okay, semua buka textbook page 72. Okay, dah ke? Semua dah buka? Mukadimah bagi masa 5 saat. Dah. 4, 3, 2, 1. Okay, so now apa yang kita akan buat sekarang? We are going to read the story in page 72 together. Kita akan baca sama-sama. Okay, jadi Mukadimah dah malas bercakap. Mukadimah dah penat dah bercakap. So Mukadimah nak dengar suara anak-anak pelajar Mukadimah ni. Okay, so I am going to pick any name. Mukadimah akan sebut je nama siapa-siapa untuk membacakan cerita pada muka surat 72. Okay. So, kita ada berapa watak di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang watak kan? Saya nak.
Okay, 4 characters. Okay, Saya so tak pernah first of lagi. all, siapa yang sedih sangat tu tak pernah lagi baca. Okay, first of all, Greg. Ni Greg kan? Greg, siapa nak jadi Greg yang pakai baju nombor 23? No. Zuhai nak Awal ke? laki kerja. Yes, saya. Okay, Zuhai jadi Greg. Okay, Zuhai jadi Greg yang pakai baju number 23 ni. Okay, next. Yang the boy with the green shirt. Siapa nak jadi the boy with the green shirt? Siapa nak baca? Adam Darwin. Okay, Adam Darwish. Adam Darwish jadi the boy with the green shirt. Okay, tak tahu nama dia apa. Okay, next. Siapa nak jadi Anna? The girl with the apa ni, dia pakai apa tu, headband warna merah with the blonde hair, the girl with the blonde hair, Anna. Okay, Anna, Amani. Okay, Amani ke Sofia tu? Amani. Okay, Amani jadi Anna. Okay, last one, kawan dia yang perempuan ni yang with the black hair. Okay, Sofia. Okay, so yang lain dengar, sambil dengar sebut, baca juga secara perlahan-lahan. Okay, so now Maklimah nak Zuhai, Adam Darwish, Sofia dan juga Amadi buka mikrofon untuk bersedia untuk baca. Kawan-kawan yang lain dengar, fokus dan ikut secara perlahan. Okay? Okay, baik. So now kita akan mulakan cerita. Maklimah yang akan jadi ni orang yang pencerita ni, tukang cerita ni Maklimah akan bacakan yang ni. Okay? So, what are the children looking for? Ya, apa yang anak-anak ini sedang cari? Listen and read. Okay, dengar dan baca bersama-sama. Okay? Okay, ceritanya bermula. The children are tired from picking up rubbish all day. Maksudnya kanak-kanak itu penat selepas mengutip sampah sepanjang hari. Maksudnya sepanjang hari dah dikutip sampah, penat dah. Okay? So we'll start with the girl dengan rambut panjang ni. Okay, kita mulakan dengan Sofia dulu. Okay, Sofia, read the first dialogue. Pick up. Bottles ada S, banyak bottles. Okay, I pick up 50 bottles. Okay, next, Amani. I pick up 20 cans. Okay, next. Apa tadi, Adam Darwish? I'm tired. Tired sangat tu. Okay, look at picture number 2. Okay, after this baru kita bincangkan maksud apa yang dicakap. Sekarang kita fokus pada bacaan dulu. Okay, number 2. Picture number 2 kita mulakan dengan siapa? Zuhai dulu. Okay, Zuhai. Let's go to bed. Okay, next. Adam. Where's my sleeping bag? Okay, Amani. Sofia. Salah. Whose, bukan horse. Whose is this? Is it yours? Okay, tak berapa clear suara Sofia. Ada yang tersekat-sekat sikit. Okay, number 3. Picture number 3. Okay, continue. Sambung. Adam dulu. Salah. Zuhai. No, that is his. Mine. Isn't. That isn't. Isn't his. It's mine. Okay, next. Amani. And those sleeping bags are ours. Okay, Sofia. Okay, picture number 4. Nama dia Carlos. Nama dia Carlos. Okay, picture number 4. We start with Carlos. Okay, Adam. I'm hungry. Where are my peanuts? Okay, Sofia.
Sofia. What's that? Okay, next. Zuhai. Here, take my torch. 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 Okay, next. Ni Torch. siapa? Sofia again. Thanks. Okay, picture number 5. We'll start with Amani. Peanuts are those. Okay, whose peanuts are those? Okay, next. Adam. They are mine. Okay, next. Sophia. It's moving. Okay, last. Zuhai. Hey, look, that sleeping bag. You too. That sleeping bag. Sebab dia ni sebenarnya bag is tapi dia sambung terus. That sleeping bag is Bag yours too. is yours too. Okay, next. Last picture number 6. Adam. Zuhai. The squirrels like your sleeping bag. Carlos. Carlos. Okay, next. Amani. I think they like your peanuts too. Okay. Jadi bila dah baca cerita ni, faham tak cerita ni sebenarnya tentang apa ni? Faham. Faham. Okay, first of all, look at the first picture. Okay, gambar yang pertama tu, maksudnya dia kata apa? Saya mengutip 50 biji botol. Lepas tu Ena jawab, dan saya mengutip 20 tin. Cans ni maksudnya tin. Biasa tin air tu kita panggil can. Okay. I'm tired. Maksudnya saya penat dah. Saya dah penat. Okay, next. Number 2. Jom kita masuk tidur. Let's go to bed. Then, where's my sleeping bag? Di mana? Di mana beg tidur saya? Okay, lepas tu dia tanya, siapa punya ni? Whose is this? Adakah ini kepunyaan awak? Kemudian picture number 3. Tak, ini bukan saya punya. Tak, ini bukan dia punya. Dia punya. It's mine. Ini saya punya, dia kata. Okay, then Anna jawab, and those sleeping bags are ours. Dan beg tidur itu kami yang punya. Kami yang punya. Okey, kemudian kawan dia jawab, mari kita bantu Carlos untuk mencari sleeping bag dia, untuk mencari beg tidurnya. Okey, picture number 4. I'm hungry. Where are my peanuts? Saya lapar. Mana kacang saya? Lepas tu kawan dia tanya, apa tu? And then kawan dia jawab, nah ambil ni lampu suluh saya. Sebab gelap kan nak tengok apa tu. Okay, lepas tu dia jawab terima kasih. And then number 5. Whose peanuts are those? Bilik siapakah kacang itu? Kacang siapa tu? Lepas tu dia jawab apa? Tu mereka punya. Mereka punya. They are mine. Itu saya punya. Kacang-kacang itu saya punya lah. Okey, lepas tu kawan dia jawab, it's moving. Alamak, kacang tu bergerak. Bergerak. Bukan kacang yang bergerak. Sleeping bag yang bergerak-gerak kan. Alamak, dia bergerak-gerak. Lepas tu Carlos kata, Greg kata apa? Hey, look. Tengok tu. Itu sleeping bag awak juga. Jadi maksudnya dah jumpa dah sleeping bag dia. Okay, last picture dia cakap, Greg kata apa? Tupai-tupai itu sukakan sleeping bag awak, Carlos. Maksudnya dia kata tupai ni suka dekat bag tidur awak lah, Carlos. Lepas tu Ella jawab, saya rasa tupai ni suka kacang tanah awak juga. Maksudnya sebenarnya apa? Siapa yang curi sleeping bag Carlos? Tupai tu curi. Bukan dia nak sleeping bag. Sebenarnya tupai tu dia nak ambil apa? Dalam sleeping bag tu ada peanut. Tupai kan suka makan kacang. Jadi tupai tu yang tarik. Sebab dia nak ambil peanut dalam sleeping bag tu actually. Okay. Jadi dalam cerita yang kita baca tadi, kita ada lebih kurang lagi 4 minutes left. Okay, sebab kelas kita cuma 40 minit kan. Kita ada lebih kurang 4
pendek lagi. Okay, jadi berdasarkan cerita yang kita baca tadi, okay, ada beberapa ayat yang menunjukkan kepada possession yang Maklimah explain tadi. Kepunyaan, hak milik. Contohnya apa? Whose is this? Milik siapakah? Milik siapakah ini? Is it yours? Adakah ini awak punya? Tu cerita tentang hak milik kan? Kemudian pada gambar yang ketiga, dia ada sebut isn't his. Itu bukan dia punya. It's mine. Itu saya punya. Itu contoh possession. Ayat yang menunjuk kepada hak milik. Lepas tu apa lagi? Those sleeping bags are ours. Maksudnya kami punya. Ours maksudnya kami punya. Okay, and then apa lagi? Dan gambar yang kelima dia ada guna juga. Whose peanuts are those? Milik siapakah kacang itu? Itu kacang saya. They are mine. Itu kacang-kacang itu saya yang punya. Okay, jadi dalam kelas after this, in our next class, kita akan belajar lebih detail lagi macam mana cara nak tulis ayat menggunakan perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada possession. Okay, kita akan belajar dengan lebih detail. Macam mana cara nak tulis ayat. Hari ini kita cuma kenal pasti dulu. Oh, ni contoh ayat yang ada possession. Okay, kita cuma baca dan kenal pasti. Identify. Oh, ni ayat yang menunjukkan hak milik. Okay. So, apa moral value yang kita belajar pada hari ini? Kita belajar tentang apa? Always help your friends. Maksudnya, selalu bantu membantu antara satu sama lain. Yes, very good. Okay, so in our next class, kita akan belajar dengan lebih detail tentang possession. Okay, jelas kat situ Okay, so apa yang Maklimah nak awak siapkan untuk hari ini? Ringkas sahaja awak punya homework for today. Berdasarkan cerita yang kita baca tadi, okay, look at your workbook page 60. Okay, nanti buka workbook muka surat 60. Okay, page 60. Muka surat 60 ni. Okay, complete exercise 1 only. Okay, cuma fokus kepada exercise number 1. Sebab exercise number 2 and number 3, dia belajar tentang cara untuk tulis ayat. Kita akan belajar lebih detail in next class. Okay, so untuk hari ini kerja sekolah awak siapkan workbook page 60 activity 1 only. Yang ni je. Okay, yang ni sahaja. Okay, macam mana nak buat? Look and write. Maksudnya awak kena tengok gambar, isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Okay, tulis je, isi tempat kosong. Dah siap, boleh terus hantar pada Maklimah untuk disemak. Okay, so that's all for today's class. Hari ini kita belajar tentang possession. Okay, macam mana kita belajar untuk kenal pasti beberapa ayat yang menunjukkan hak milik. Okay, so kita akan sambung pada kelas selepas ini. Jadi kita akhiri kelas dengan bacaan doa selepas belajar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani far'u ilayya fi hajati ala alamin. Okey, Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam.